Mana dia? Air? Air mana air? Mana airnya? Air tak ada Tak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, alhamdulillah, tak maaf lewat air ni. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin warrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah akbar. Hujan sekejap lah, hujan kena ni sekejap. Okey kot, insyaAllah tak kena kena alih sikit. Alhamdulillah, panas-panas je hujan. Alhamdulillah. Baik, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan. InsyaAllah kita bersyukur kepada Allah, dan insyaAllah pada hari ini insyaAllah kita akan menyambung kuliah kita. Sebelum tu mari sama-sama kita mentajdidkan syahadah kita, insyaAllah. Hari ini ramai orang gembira dengan cuaca yang baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan pada hari ini untuk berkumpul. Saya minta maaf, kita tangguh 2 kali 3 kali pagi ni. Pagi tadi pukul 8.30 jadi pukul 10, jadi pukul 5 petang, dan Allah izin pula 5 petang ni lewat kita bermula. InsyaAllah kami travelling lah, baru balik baru sampai lah, lebih kurang tadi. Jadi tengah uruskan beberapa perkara, lewat sikit lah untuk kita bersiaran pada petang ini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah mengampunkan kelemahan kita, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, Allah, saya ingin mengajak diri saya dan diri tuan-tuan, mari sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita nak bermula hidup kita ini dalam setiap ketika seperti mana surah yang membuka Al-Quran, Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ni dia bermula dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulama-ulama jumhurnya menggambarkan bahawa termasuk dalam ayat Al-Quran. Jadi bismillah ni dengan nama Allah. Jadi kita nak memulakan penghidupan kita, kesentiasaan kita, kesedaran kita ini dengan satu perasaan, satu pemikiran, satu prinsip, satu pegangan, iaitu kita sentiasa mesti bermula dengan Allah. Allah ni siapa? Allah ni antaranya sifat dan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita nak sentiasa mulakan inilah satu perkara yang kita nak tundukkan dalam diri kita. Jadi kita tengok diri kita sendiri dekat cermin. Kita tengok anak-anak kita, keluarga kita. Kita tengok kawan-kawan kita. Kita tengok semua yang berada di sekitar kita ni. Kita bermula dengan melihat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, iaitu kita bermula dengan menghubungkan segala yang ada di depan kita, yang kita nampak, yang kita dengar, yang kita rasa, yang kita tahu, iaitu dengan Allah. Kita nak hubungkan dengan Allah semua sekali. Ini permulaan hidup orang beriman. Jadi hidup dia sentiasa terhubung dengan Allah. Bila dia bercakap, dia rasa dia bercakap bersama Allah. Dia bercakap dengan Allah, maknanya Allah tahulah apa yang dia cakap. Allah tahu apa yang dia sembunyikan dalam hati. Allah mendengar apa yang dia bersuara tadi. Jadi semua tu dengan Allah. Ini perasaan orang beriman. Orang beriman ni sentiasa dalam keadaan macam tu. Bila kita macam itu, maka hidup kita akan rasa bahagia. Jadi kelalaian kita bila kita terputus daripada Allah, perasaan kita. Kelemahan kita tu macam itulah, tu kelemahan kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi kita nak rasa kita nak mulakan segalanya dengan Allah. Maknanya kita latih satu perasaan, iaitu disebut syu'ur wujdan Allah. Syu'ur wujdan Allah, maknanya Allah tu ada. Satu perasaan Allah tu ada. Kita kena rasa. Kita kena belajar tengok muka wajah anak kita. Kita melihat kejadian Allah, makhluk Allah. Kita tengok makanan kita, rezeki Allah. Kita tengok kekayaan kita, ini anugerah Allah. Ini kita kena latih ni. Kena latih sentiasa. Hati kita rasa macam itu. Kalau hati kita tak boleh rasa, maknanya kita lalai. Ini kelalaian yang pertama lah. Kelalaian yang pertama, kita terputus daripada Allah. Sebab tu kita mengucapkan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat aku, kehidupan aku, penumpuan hidup aku dan mati aku, semuanya kerana Allah, terikat dengan Allah. Yang kedua, perasaan yang mesti ada dalam seorang yang menuju kepada Allah ini ialah perasaan rendah diri pada Allah. Dia rasa rendah diri pada Allah. Dia rasa dia memerlukan Allah. Dia rasa dia menyerah pada Allah. Ini nak kena rasa. Rasa memuji. Maknanya bila dia rendah diri, dia rasa dia perlukan dengan Allah. Macam ada satu soalan saya perasan semalam ataupun kemarin lah. Soalan macam mana cara kita nak merasa rendah diri pada Allah, ataupun macam mana nak rasakan kita ni memerlukan Allah. Ini satu soalan. Ada soalan salah seorang yang bertanya, saya nampak dalam pertanyaan tu. Jadi macam mana kita nak rasa kita ni memerlukan Allah? Kita nak rasa kita memerlukan Allah, kita nak rasa macam mana kita memerlukan oksigen, begitulah kita lebih lagi memerlukan Allah. Jadi contohnya, kita nak rasa tutup mulut kita, tutup hidung kita, tutup. Cuba stop bernafas. Jangan bernafas. Tahan nafas kita. Tahan nafas kita. Maka kita akan ada rasa satu gesaan dalam hati kita, dalam hidup kita ni, satu gesaan untuk nak bernafas. Untuk bernafas, kita tahan nafas kita, mulut kita pun kita tutup, hidung kita tutup, tak boleh bernafas. Jadi kita akan rasa satu gesaan, satu paksaan
dalam hati kita, dalam diri kita, dalam pemikiran kita, kena buka juga. Tak boleh buka juga, menafas. Kita menafas. Jadi bila kita rasa satu kesaan tu, contohnya kita sedut nafas kita. Hembus. Kan, sedut. Hembus. Okey, cuba kita sedut. Kan, kita berhenti. Tutup semua. Kan, maka akan satu perasaan dalam kita rasa nak melepaskan nafas kita. Kan. Bila kita lepas sedut pula. Maka gesaan yang ada dalam diri kita tu, paksaan dalam diri kita nak menghirup nafas tu, itulah satu perasaan, satu gesaan, satu desakan, satu keterikatan bahawa kita memerlukan Allah. Kenapa kita perlukan Allah? Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan oksigen. Allah yang menjadikan diri kita. Jadi sebenarnya kita memerlukan Allah sampai ke peringkat nak bernyawa, nak bernafas pun Allah yang tolong kita bernafas. Allah yang bagi kita bernafas. Jadi apabila kita merasai setiap sesuatu yang ada pada kita ni Allah punya, kita rasa Allah punya, maka itulah maknanya kita sebenarnya memerlukan Allah. Kita nak bernyawa, nak bernafas pun Allah yang, kita tak boleh. Saya menguasai diri saya sendiri. Saya ni kuat, saya hebat, maka saya tak mau bernafas, saya tak mau bernafas dengan oksigen. Tak boleh. Boleh tak? Tak boleh. Saya tak nak makan makanan yang ada kat dunia ni. Saya nak makan makanan yang saya buat sendiri, saya cipta sendiri. Tak ada. Tidak ada satu pun yang kita buat, yang kita bersama dengannya, melainkan semua itu daripada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi. Jadi macam mana kita nak rasa kita memerlukan Allah? Kita perlukan oksigen tak? Perlukan sangat oksigen. Kita perlukan makanan tak? Sangat perlu kepada makanan. Perlukan kepada kesihatan? Sangat perlu kepada kesihatan. Bila kita sakit, kita rasa kesihatan tu Allah tangguhkan, Allah ambil kesihatan kita. Bila kita miskin, kita rasa Allah ambil kekayaan kita. Jadi bila kita merasai bahawa kita memerlukan sesuatu dan sesuatu itu daripada Allah, sesuatu itu kepunyaan Allah, maka hati kita lama-lama akan rasa kita perlukan Allah. Tapi saya tak dapat rasa lah. Macam mana Ustaz? Saya tak dapat rasa. Saya cuba fikir macam itu, logik boleh, tapi hati tak boleh pilih. Hati tak boleh rasa bahawa Allah ni kita perlukan kepada Allah SWT. Kenapa hati tak boleh rasa? Rupa-rupanya hati kita sakit. Hati kita sakit. Kalau lidah kita sakit, lidah kita mungkin tergigit ke, atau lidah kita kena air panas ke, sakit lidah kita ni, kita nak makan apa pun dia rasa sakit. Nak makan apa pun tak boleh rasa sedapnya makanan dengan sebab lidah yang sakit. Itu lidah sakit. Nak makan yang paling kita suka. Apa makanan paling suka? Contohnya kita suka makan laksa. Laksa. Suka sangat makan laksa. Laksa Pening lah. Contohnya kalau orang Pening tu. Orang Negeri Sembilan suka makan laksa Pening. Apalagi orang Pening. Katalah kita suka makan laksa. Tapi lidah kita sakit. Terkena benda panas. Mungkin kita minum air panas ke, sup panas ke apa ke, sakit. Boleh tak kita rasa laksa tu? Tak boleh rasa. Tak boleh rasa. Sedap tak sedap, dah sakit lidah. Begitulah kita tidak boleh merasai kita ni hamba Allah. Kita ni memerlukan Allah. Tak boleh rasa. Kita ni nak tunduk pada Allah. Tak boleh rasa. Tak boleh nak rasa kita ni adalah bukan hamba, kerdil. Tak boleh rasa. Apabila hati kita sakit. Hati kita sakit, kita tak boleh rasa. Kita tahu tak? Tahulah, otak kita boleh berfikir, akal kita boleh berfikir, kita tahu. Tapi nak rasa, tak boleh. Kenapa tak boleh? Rupa-rupanya hati kita sakit. Hati kita sakit. Jadi nak sebut kat sini, apa benda yang dekat belakang ni kan? Baju. Jadi, tuan-tuan puan-puan ada soalan kat saya semalam, kemarin tu. Macam mana nak rasa memerlukan Allah? Kita memerlukan Allah lebih daripada kita memerlukan oksigen. Kita memerlukan Allah lebih daripada kita memerlukan makan dan minum. Kita memerlukan Allah lebih daripada kita memerlukan kesihatan kita. Kita memerlukan Allah lebih daripada kita memerlukan anak-anak keluarga kita. Kita memerlukan harta kita, pekerjaan kita. Kenapa? Kerana Allah yang bagi semua tu pada kita. Kalau kita rasa kita perlukan anak-anak,
untuk menemani hidup kita. Perlukan keluarga untuk kita bersama dengan dia. Kita perlukan makanan untuk makan makanan tadi. Perlukan kesihatan untuk kita meneruskan kehidupan kita. Kita perlukan apa sahaja. Maka sudah tentulah kita ni memerlukan Allah lebih. Sebab Allah yang menjadikan semua tu. Allah yang memberi pada kita. Dialah pemilik. Ini perasaan. Perasaan bahawa kita ini memerlukan Allah. Perasaan ini perlu kita tingkatkan. Perlu kita tingkatkan. Bila kita tingkatkan perasaan ini, barulah timbul perasaan nak tunduk ke Allah. Timbul perasaan nak tunduk ke Allah. Baru timbul perasaan nak sembah Allah. Baru timbul perasaan nak sayang ke Allah, nak puji Allah. Bila kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita cuba sungguh-sungguh. Segala puji pada Engkau, Ya Allah. Segala puji pada Engkau, Ya Allah. Baru kita rasa. Sebab kita merasai keperluan Allah tadi. Jadi, kita bermula hidup kita ni, setiap saat kita nak rasa. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang memberikan segala pada kita. Kita ni pun milik Allah. Maka kita pun sentiasa mengingatkan sifat Allah. Terutamanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingatkan nama Allah tu. Kalaulah tidak kena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang menurunkan hujan. Sini hujan, tengah hujan, baru hujan. Tak nampak hujan sini hujan. Tiba-tiba bunyi aja hujan turun kan. Jadi kalau kita tak boleh merasai Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, tak boleh merasai Allah ni pengasih, Allah sayang kita semua, maka sedarlah yang masalahnya bukan Allah. Masalah hati kita ni sakit. Hati kita ni kena air panas. Ibaratkan lidah kena air panas. Hati kita ni mungkin cedera. Tak boleh rasa. Padahal itulah perkara yang asas kepada seorang hamba. Dia merasai diri dia hamba. Nampak? Ini kita kena tengok balik. Ni Jabir. Jadi kita kena sentiasa merasakan syuur wujdan Allah. Rasakan satu perasaan Allah ada. Wujdan Allah ada. Ini nombor satu. Jadi macam mana nak merasakan Allah ada ni? Kata Syekh Qutb rahimahullah dalam tafsir Fizil Al-Quran, dalam surah Al-Ikhlas, dia kata apa? Kan, bila kita sebut Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, sesungguhnya katakan Allah itu esa. Allahus samad. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tempat pergantungan segalanya. Semua yang ada di atas muka bumi ni bergantung kepada Allah. Perlis panas lit-lit dia kata kan. Perlis panas lit-lit. Alhamdulillah, Allah bagi panas. Allah bagi panas. Ada orang Allah bagi kan hujan. Kalau kat sini hujan panas, hujan punya panas punya kat Kuala Lumpur ni, dekat Selangor ni. Jadi bila sebut Allahus samad, Allah lah tempat pergantungan segalanya. Maka ketika itulah kita rasa, Ya Allah, kalau Engkau tak bagi aku kesihatan, aku tak sihat. Ya Allah, kalau Engkau tak bagi aku usia umur, aku dah mati dah. Ya Allah, kalau Engkau tak bagi aku keluarga, aku dah tak ada dah anak-anak, suami, isteri, kan, tak ada dah kawan-kawan. Kalau Engkau tak bagi aku kerja, aku tak ada kerja dah. Ya Allah, kita melihat sekitar kita, kita pun melihat, kita nampak, subhanallah, maha suci Allah daripada kelemahan. Semua itu kehebatan Allah. Semua itu kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun gembira, tenang, bahagia bersama Allah. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita pun rendahkan diri kita, kita pun puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang maha hebat tadi, dialah kan yang berhak untuk memiliki segala pujian. Maka tiba-tiba orang datang kat kita, orang kata terima kasihlah Tuan tolong saya. Orang ucapkan terima kasih kat kita. Kita kata sebenarnya yang tolong kamu tu ialah Allah. Saya ni hanyalah menjadi perantara, Allah izinkan saja. Tapi sebenarnya Allah, saya tak ada kuasa, saya tak ada apa. Kita rasa kita rendah diri ke Allah. Orang puji kita, baguslah Tuan. Tuan ni seorang yang baik, suka tolong orang, buat gini. Orang puji kita. Kita kata Alhamdulillah, sebenarnya segala puji itu milik Allah. Saya ni tak boleh buat apa-apa. Saya ni tolong Tuhan kamu ni pun sebab Allah bagi saya rasa perasaan nak tolong kamu. Kalau tidak, saya ni tak buat macam itu. Ini semua kehendak Allah. Pujilah Allah. Kita rendah diri ke Allah.
Jadi rendah diri ke Allah ni ialah satu perasaan kita memerlukan Allah. Bila kita dah rasa Allah ada, syuur wujdan Allah, dan kita dah rasa syuur ma'iyatullah, Allah bersama kita. Dua ni Yang pertama wujdan Allah, ma'iyatullah, maka kita nak rasa rendah diri ke Allah. Macam kita berdepan dengan siapa? Katalah kita berdepan dengan bos kita. Kita rasa rendah diri sikit lah kat dia bos kan. Kita berdepan dengan sultan yang mungkin pangkat tinggi, kaya raya dan baik sebagainya. Kita rasa hormat kat dia. Kita pun rendah diri kat dia kan. Allah, bila kita rasa kewujudan Allah, kita rasa kebersamaan dengan Allah, ma'iyatullah, kita rasa Allah bersama kita, maka perasaan yang timbul, saya ni hamba ya Allah, saya ni hamba ya Allah, maka kita pun rendahkan diri pada Allah. Merendahkan diri kepada Allah ni kekuatan. Kita sombong pada Allah ni, ada merupakan kelemahan. Saya tanya dengan tuan-tuan, kalau kita rasa kita kuat, kita rasa kita hebat, kita rasa kita pandai, maka sebenarnya kita rasa kita pandai, hebat, kuat tu kita gantung pada siapa? Kalau kita bergantung kepada diri kita lemah. Kita bergantung pada jawatan kita, saya bos, saya boleh buat apa saja saya nak buat, saya menteri, saya boleh cakap apa saja saya nak cakap. Saya ketua polis, saya boleh arah apa saja saya nak arah. Kita rasa kita lah, maka pada masa itu kita lemah sebab kita bergantung dengan diri kita. Kita bukan bergantung dengan Allah. Bila kita tawaduk, rendah diri, tadaruk, memerlukan Allah, kita rasa kita perlukan Allah, maka kita kuat sebab Allah akan menolong kita. Ini perasaan seorang yang dalam perjalanan, dalam usaha untuk mentarbiah diri dia. Hati dia rasa begitu. Kemudian yang ketiga, dalam suratul Fatihah tu saya ulang lagi sekali ni. Supaya benda ni kita hazam, Ar-Rahmanir Rahim kita baca kan. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi bila kita baca Allah yang Maha Pengasih Penyayang tu, kita nak rasa Allah sayang kita. Ini nombor 3. Kita rasa Allah sayang kita. Jangan kita rasa Allah tak sayang kita, Allah lupakan kita, Allah tinggalkan kita, Allah biarkan kita, Allah tak ada tak tolong kita. Jangan rasa macam tu. Kita nak rasa Allah sayang kita, Allah sentiasa prihatin pada kita. Kalau kawan kita tinggalkan kita, kalau suami kita marah kita, kalau isteri kita jahat dengan kita, kalau kawan-kawan kita boykot kita, kalau kita dekat dalam seorang-seorang pun, Allah tak tinggalkan kita. Allah sayang kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila kita baca surah Fatihah tu, kita rasa Allah sayang kita. Ini perasaan setelah kita merendahkan diri ke Allah, kita rasa Allah ada, Allah kuat, kita memerlukan Allah, kita nak rasa Allah sayang kita. Kalau Allah tak sayang kita, kita dah habis dah, dah hancur jadi debu lah kan. Ar-Rahmanir Rahim. Allah sayang kita. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, bila kita Allah sayang kita ni, maknanya kita pun nak sayang Allah. Kita nak sayang Allah juga, Ar-Rahman Rahim tadi. Maka Maliki Yaumiddin, ya Allah, sebenarnya hati aku rindu kat Engkau ya Allah. Kita teringin nak jumpa Allah. Maliki Yaumiddin, Allah pemilik hari kita kata akhirat. Kita nak jumpa Allah. Hati nak jumpa Allah. Hati nak jumpa Allah. Ya Allah, teringin nak jumpa Engkau ya Allah. Teringin nak jumpa Allah SWT. Teringin nak jumpa Allah. Rindu kat Allah. Kita rindu kat Allah tak? Kita rindu kat suami kita, isteri kita, kat anak-anak kita. Kita rindu dekat kawan-kawan kita. Kita rindu dekat perkara yang kita lama tak ni, mak ayah kita. Kita rindu kat semua, tapi rindu tak kat Allah. Orang beriman dia rindu kat Allah. Apa tanda dia rindu kat Allah? Kan maka dia rasa hidup ni sementara. Maka kata, ya Allah, aku rindu kat Engkau ya Allah. Satu pertemuan yang wajib kita akan berjumpa Allah di yaumul hisab. Yaumul hisab. Maka ketika itu kita tengok, alamak, banyaknya dosa aku, banyaknya kelemahan aku, banyaknya keaiban aku. Maka kita pun bertabut, Maliki Yaumiddin. Kita menangis nak jumpa Allah kan? Tapi Allah bagi sakit, Allah bagi susah, Allah bagi bencana, Allah bagi aksiden, dan kita tak sabar. Kita komplain, kita tak sabar, kita merungut. Allah bagi susah, kita tak sabar, kita rasa dosa kita.
Kemudian Allah bagi kita nikmat, Allah bagi kita sesuatu yang kita seronok, suka, semuanya yang kita nak dapat. Allah bagi kita kebaikan-kebaikan, tapi kita tak syukur. Kita tak syukur pada Allah, kita guna pula nikmat tu untuk maksiat. Ya Allah, lemahnya aku, ya Allah, lemah. Dia rasa lemah diri dia. Dia rasa berdosa ke Allah. Tapi nak jumpa Allah. Tapi dia rasa tak cukup syukur. Allah bagi makan minum, tak cukup nak makan pun tak baca bismillah. Tak baca Alhamdulillah, tak baca Allah bagi kita nikmat. Dia rasa dia tak bersyukur. Maka dia mengalir air mata dia. Mengalir air mata. Kenapa mengalir air mata dia? Sebab sebab dia nak jumpa Allah, tapi dia tak bersyukur. Allah bagi dia tersilap. Allah bagi dia tercebur dalam dosa. Dia buat silap, dia buat dosa. Allah bagi dia ada kelemahan, ada kekurangan dan sebagainya. Dia pun rasa dia masih lagi tidak berada dalam keadaan nak memperbaiki, nak bertaubat. Dia tak bertaubat, banyak lagi dosa dia yang diseronok dengan dosa dia. Banyak kelemahannya dia seronok, dia tak nak bertaubat pada Allah. Maka dia rasa diri dia kurang depan Allah, aib depan Allah, hina depan Allah. Tapi nak jumpa Allah. Kemudian Allah bagi pula dia boleh buat amal, buat ibadah, buat perkara yang Allah suruh, tapi dia tidak rendah diri dia. Dia buat dalam keadaan ujub, dia rasa diri dia lebih baik daripada orang. Dia buat dalam keadaan dia riak nak tunjuk-tunjuk kat orang. Dia buat dalam keadaan sombong, ada kebaikan, dia bersombong pula. Aku ni orang yang alim, aku ni orang yang soleh. Maka dia tak rasa bahawa dia ni tawaduk pada Allah, rendah diri pada Allah, mengalir air mata dia. Ni orang yang nak jumpa Allah ni, hamba yang nak jumpa Allah, dia akan sedar bahawa dia ada kelemahan, keaiban, dia ada kekurangan. Maka dia pun baiki diri dia. Maka dia sebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau lah yang aku sembah, ya Allah. Dengan kekurangan-kekurangan tadi tu, dosanya, tak syukurnya, tak sabar dia, tidak redha ke apa yang Allah bagi pada dia, bencana tadi. Dia sombong pada makhluk, dia ada wujub, dia ada takbur, dia ada riak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dia pun menjadikan berikrar dalam hati, ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku sembah, hanya kepada Engkau lah aku minta pertolongan, ya Allah. Janganlah aku jadikan makhluk-Mu yang derhaka. Dia rasa rendah diri, mengalir air mata lagi, air mata dia mengalir lagi. Jadi kita ni dalam kehidupan ni, kita sensitif dengan kehidupan kita, sehingga akhirnya kita rasa kita akan pulang, kita akan menuju kepada Allah. Kita rasa macam itu. Ini sifat orang yang dalam tarbiyah, orang yang duduk dalam tarbiyah Islam ni, dalam salikin, orang yang sedang suluk menuju kepada Allah. Dia rasa mengalir air mata dia, teringatkan ketidaksyukuran dia, ketidaksabaran dia, ketidaktawaduknya pada Allah, ketidaktadaruknya daripada Allah. Banyak benda kelemahan dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku nak jumpa Engkau tapi aku banyak kelemahan. Maliki yaumiddin tadi kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku banyak dosa, tapi pada Engkau lah aku sembah, ya Allah. Pada Engkau lah aku mengabdikan diri, ya Allah. Pada Engkau aku minta pertolongan. Engkau sahaja, tak buat yang lain, tak minta hal lain, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku bertaubat pada Engkau, ya Allah. Aku bersyukur pada Engkau, ya Allah. Aku sabar, ya Allah. Aku sabar, ya Allah. Aku redha, ya Allah. Aku redha, ya Allah. Dia rasa macam itu. Ini surah Fatihah ni, dia merupakan suatu yang menyentuh hati kita. Kehidupan kita ni dia bermula dengan suratul Fatihah. Sebenarnya hakikatnya tafsir dia besar dan panjang, tapi saya sebut ni dari konteks tarbiyah. Ini kita kena perbanyakkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita rasa kita nak ibadah ke Allah, nak minta ke Allah. Kemudian kita minta apa permintaan kita? Permintaan kita apa? Minta tolong ke Allah, minta tolong ke Allah. Sebab Allah yang boleh tolong kita kan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, ya Allah. Supaya hidup aku ni lurus, hidup aku ni ubudiah pada Engkau, ya Allah. Hidup aku sentiasa bertaubat, ya Allah. Hidup aku sentiasa bersyukur, ya Allah. Hidup aku sentiasa sabar, ya Allah. Hidup aku sentiasa rendah diri, ya Allah, pada Engkau, ya Allah. Hidup aku sentiasa merasai memerlukan Engkau, ya Allah. Kita minta ke Allah. Kita minta ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Masa tu menangis kita. Kenapa menangis? Kita tengok kita tak amalkan Quran. Macam mana nak amalkan Quran? Baca Quran pun tak. Kita pun tengok aku tak baca Quran pun rupanya. Macam mana nak amalkan Quran? Macam mana nak baca Quran? Kan? Sedangkan kita baca Quran pun kita lemah. Apa lagi nak menghafal Quran? Apa lagi nak tadabbur Quran? Kita pun
ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus ni Al-Quran. Maka kita pun minta lagi Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang diberi nikmat. Ni rabitah saya sebut kan, rabitah. Ini kita punya keterikatan, kasih sayang kita. Orang yang mendapat nikmat, janganlah orang nampak kita nampak orang yang kaya raya. Bill Gates, kita nampak Sultan Brunei, kita nampak raja-raja, kita nampak Perdana Menteri, kita nampak Menteri Kesihatan, kita nampak menteri-menteri yang hebat-hebat ni. Jangan kita kata orang yang dapat nikmat, dapat kekayaan. Nampak dia orang yang berilmu, pandai cakap, pandai menangis, pandai berlakon. Tengok semua bagus, kita tengok dia tak. Yang pertama, orang yang mendapat nikmat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita terikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis kita teringat Rasul. Ni hari Jumaat ni banyakkan selawat. Ni dekat-dekat akhir ni kita banyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Banyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ataupun wa barik wa sallim. Kita baca doa banyak selawat. Ini rabitah kita dengan orang yang mendapat nikmat. Siapa dia? Rasul-rasul, para sahabat, ahli keluarganya yang saleh, yang beriman, yang bertakwa, tabi'in, pengikut sahabat, tabi'in pengikut kepada pengikut sahabat, sampai pada ulama-ulama yang tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita, orang yang banyak, yang soleh-soleh, yang bertakwa tadi. Rabitah. Kita terikat hati kita dengan dia. Terikat hati kita dengan dia. Maka kita pun minta Allah supaya bersama dengan mereka. Ini satu perkara yang kita nak kena rasa. Jadi sebab tu pada hari ni, contohnya hari Jumaat, kita nak kena apa? Nak kena sentiasa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak minta kepada Allah ni? Supaya kita mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, kita kena banyakkan selawat. Selawat ni banyaklah, hadis-hadis sahih ni selawat ni. Siapa yang mengucapkan selawat kepada aku 1 kali, kata Nabi, maka Allah akan mengucapkan selawat kepadanya 10 kali. Siapa yang mengucapkan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 kali, Allah akan mengucapkan selawat kepada dia 10 kali. Allah akan 10 kali ucap selawat kepada dia. Ini hadis riwayat Muslim. Nak sebut sini, macam mana? Apa maksudnya Allah mengucapkan selawat kepada kita? Bukanlah Allah berselawat kepada kita, tapi Allah Taala memberikan kepada kita kebaikannya, rahmatnya. Allah memberikan pertolongannya, macam-macam lah yang baik-baik kat kita ni. Itu maksud Allah berselawat kata kita, berganda-ganda. Dari Anas pula kata Rasulullah SAW, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dihapuskan darinya 10 kesalahan, ditinggikannya 10 darajat. Ini pun dari sahih juga, An-Nasa'i. Bukan saja Allah selawatkan, Allah hapuskan dosa dia, Allah hapuskan kesalahan dia 10 kesalahan. Allah hapuskan, Allah tinggikan darjatnya 10 kali tinggi darjat. Ini Nabi sebut, hadis sahih ni. Barang siapa yang berselawat daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, siapa yang berselawat kepadaku pagi hari 10 kali, pada petang hari 10 kali, maka dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Ini hadis Tabrani pun sahih juga. Dapat syafaat. Banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Juga dalam hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu doa, semua doa yang tertutup, yang ditutup, semua doa tertutup. Ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sahih. Semua doa, setiap doa tertutup, terhalang daripada kabul. Ini makna ulama urailah. Sehinggalah dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis riwayat Ad-Dailami. Jadi ini hasan sahih. Hasan sahih juga kan. Jadi begitu juga daripada hadis-hadis yang lain. Orang yang tergesa-gesa berdoa tapi tak sebut nama Rasul ataupun tidak berselawat kepada Nabi pun terhalang. Maka apabila salah seorang hendak berdoa, maka hendaklah dia memulakan dengan memuji Allah dan mengagungkan Allah, kemudian berselawat kepada Nabi. Maka berdoalah apa yang dikehendaki. Allah akan terima. Jadi selawat kepada Nabi ini luar biasa. Luar biasa.
Begitu juga dengan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, and Allah gambarkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya berselawat ke atas nabi. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Rasulullah dan ucapkan salam kepadanya. Jadi selawat yang dimaksudkan dengan selawat Allah dan malaikat, Allah berselawat kepada nabi, maknanya Allah memberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pujian kepadanya, Allah memuliakan nabi. Itu antara maksudnya lah. Jadi kita bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat Rasulullah SAW dan semua yang mengikut nabi. Ini rabitah. Selawat, banyakkan selawat. Ini akhir-akhir waktu asar ni kita banyakkan selawat. Jadi kemudian selepas tu tuan-tuan hadirin, ghairil maghdubi 'alaihim, kita minta Allah jauhkan orang yang dia murka, orang yang dia sesatkan. Jadi nak sebut kat sini, orang yang disesatkan, orang yang dimurkai Allah atau yang dimurkai Allah, yang disesatkan tadi, kita nak kena kenal siapa dia. Siapa dia orang yang Allah murka ni? Tidak lain, tidak bukan adalah al-Yahud wan Nasara ataupun an-Nasara wal Yahud. Kita kena kenal juga siapa dia orang-orang Yahudi ni. Orang-orang Yahudi ni orang yang musuh Islam lah. Kita baca tiap-tiap hari, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi kita minta jauh daripada jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat. Ditanya oleh sahabat salam, siapa ni mereka ni? Yahudi dan Nasara, siapa lagi? Dialah. Maka hari ni kita kena jauh. Apa maksud jauh? Nombor satu, kita kena kenal siapa Yahudi, siapa Nasara yang musuh Islam ni, kena kenal. Jadi bukan hanya buat baik aja, bukan hanya berselawat, bukan hanya kita beramal, bukan hanya kita buat Islam, tegakkan Islam, tapi kita kena tahu mana musuh kita, siapa musuh kita, kena tahu. Kalau kita tak tahu, kita akan jadi orang yang mengikut dia, masuk lubang biawak sama macam dia masuk lubang biawak. Kena kenal siapa dia Yahudi. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia akan sentiasa nak rosakkan kita selagi kita ikut dia punya millah dia, sistem dia. Siapa dia? Tu yang menguasai United Nation tu siapa belakang ni? Yang menguasai United Nation tu, adakah dia orang Islam? Yang menguasai WHO tu, yang berpengaruh dalam WHO tu, adakah orang Islam? Yang menguasai penjajah kepada negara orang Islam ke? Penjajahnya British, belakang British tu siapa? Belakang Perancis tu, Jerman tu siapa? Belakang China, Rusia tu siapa? Kita kata di belakangnya ada Zionis, Al-Yahud, kan? Dan juga Nasara. Kita hari ni duk ikut dia, bangga dengan dia, belajar pun kat sana. Saya pun pernah belajar kat New York, tuan-tuan. Kenapa pergi New York? Bila kata pergi mana ni, saya ingat lagi. Ni semua acuan-acuan penjajah. Pergi luar negara. Anak saya belajar luar negara. Belajar kat mana? Amerika. Mana? New York. Belajar apa? Medical engineering. Kita rasa hebat lah. Kamu belajar mana kawan-kawan lain kan? Lokal aja. Saya belajar kat lokal. Kat mana lokal? UKM aja. Kat mana? UM aja. Belajar lokal kita rasa ni kan? Kita rasa ni, kita rasa hebat dengan luar negara. Kamu PhD dari mana? UK, United Kingdom. Kamu? Saya setakat Ulu Kelang aja, UK juga, tapi Ulu Kelang kan. Jadi kita hari ni berbangga, sehingga kan orang putih, orang mata biru ni jadi penasihat kita. Kan? Jadi penasihat kita. Kata-kata dia lah yang baik, bagusnya. Dia merosakkan kita. Apa yang dia nasihat? Tuanku kena buat sekian-sekian, macam mana barulah bola sepak negara kita boleh good. Penasihat dia mata biru, mata hijau. Yang bukan Islam lah. Kalau yang Islam tak apa lagi. Tuanku, tuan, Datuk, Tan Sri, kan? Kita kena buat begini-begini. Ni ekonomi kita supaya ni. Penasihat dia kan? Orang yang bukan Islam juga, yang ada kaitan dengan Yahudi Nasara juga. Ya tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, hari ni kita berbangga dengan Yahudi dan Nasara tanpa kita sedar.
Ini makanan mana ni? Ini makanan daripada import daripada luar negara. Tengok yang import tu makanan daripada negara salib, tentera salib dulu, yang banyak sembelih atuk nenek moyang kita. Jadi ghairil maghdubi alaihim, Allah perintahkan kita tengok apa yang ada kat depan ni, bukan sahaja nak ingat Allah, nak mengagungkan Allah, nak hidup bersama Allah, nak berubudiyah pada Allah, bukan sahaja nak minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, rabitah, terikat dengan Nabi, terikat dengan para ulama yang soleh, orang yang beriman, yang bertakwa. Tetapi kita nak kena kenal musuh kita siapa. Siapa musuh kita? Jauhkan, bukan daripada kalangan mereka yang kau murkai, bukan daripada mereka yang sesat. Ya Allah, kita minta kat surah Al-Fatihah. Tapi hari ni kita ikut je mereka tanpa kisah siapa. Bagi fatwa pun, rujukan kita masih lagi musuh Islam. Masih lagi musuh Islam. Tak cermat. Tidak cermat dalam berfatwa. Tidak cermat dalam kita menjalani kehidupan kita. Ini masalah. Ini masalah. Baik. Sebab tu kita tuan-tuan nak memahami perbincangan kita yang dah berjalan beberapa hari yang lepas. Sekarang ni dah masuk yang nombor berapa? Entah nombor 6 ke? Nombor 8. Siri yang ke-8 berkenaan hidup kita dan Ismul Azam. Yang nombor berapa ni saya nak tengok sekejap. Yang 8 yang ke-8. Dah 8 hari kita berbincang tentang Ismul Azam ni. Oh, tak boleh buka yang ni. Maka sampailah saat ini, pada hari ini kita nak berbincang bahawa Ismul Azam itu apabila kita mula menghayati Al-Quran, menghayati al-iman dan amalan-amalan taqwa, barulah kita boleh memahami Ismul Azam. Dan kita bincang semalam tentang Nabi Isa alaihissalam yang dengan nama Allah yang Maha Agung tu menyebabkan teknologi yang ada pada dia luar biasa. Dia boleh menghidupkan orang mati. Perubatan Nabi Isa alaihissalam, teknologi dia banyak mukjizat dia, mukjizat tentang perubatan. Kenapa perubatan ni? Kerana kita hari ni nak kena faham perubatan hari ni, seolah-olah itulah dia, perbuatan yang terbaik. Rupa-rupanya belakang banyak benda-benda yang menghalang kita dengan Allah. Sebenarnya ada banyak benda itu, tak boleh nak cerita lah, panjang sangat kan. Baik, jadi hari ni kita nak sambung sikit dalam masa yang ada sedikit. Ini lebih kurang 20 minit lagi. Saya mula 5 suku, insya-Allah 6 suku kurang lebih lah. Iaitu berkenaan dengan Ismul Azam, Ya Hayyu Ya Qayyum, yang telah kita bincangkan. Yang mana Ismul Azam itu telah pun dihayati oleh Asif bin Barqiyah rahimallahu wa radhiyallahu anhu. Asif bin Barqiyah ini adalah dia seorang anak laki-laki. Dia orang biasa je, orang laki-laki, orang beriman. Dan dia merupakan seorang anak laki-laki dari saudara perempuan Sulaiman alaihissalam. Saudara perempuan Sulaiman alaihissalam. Jadi dia anak saudara kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan dialah orang yang mendapat kepercayaan kepada Rasul dia, iaitu Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu seorang raja, dan Asif bin Barqiyah ni salah seorang daripada penasihat raja lah. Jadi raja-raja dulu, penasihat dia semuanya orang-orang yang soleh-soleh, yang mengamalkan Ismul Azam. Raja kita hari ni, saya nak tanya, siapa penasihat dia yang soleh yang mengamalkan Ismul Azam? Ada tak? Ada, tapi duduk jauh-jauh je. Dia merupakan antara sekretari lah, kita kata steward lah kalau bahasa kita hari ni, kepada Nabi Sulaiman, yang banyak menulis dan banyak mencatat apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Jadi dia antara pencatat hadis-hadis Sulaiman. Ini Asif bin Barqiyah. Dia juga seorang yang faham tentang kitab-kitab. Dia mengkaji tentang kitab-kitab yang ada, yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan imannya juga iman yang mantap, iman yang kuat dan takwa. Dan kesolehannya itu, kesolehannya, ketakwaannya dan ilmu dia tadi, keimanan tadi, menyebabkan dia menjadi orang yang sangat kenal Allah. Maknanya dia mempunyai makrifat kepada Allah, yang merupakan pemilik kepada Ismul Azam. Jadi dia ada ilmu. Ini antara penasihat. Salah satu sifat penasihat kepada Nabi Sulaiman, dia mestilah mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi kita nak ambil penasihat kita ni, saya nak menyerulah kepada
Tuanku Sultan nak menyuruh kepada Perdana Menteri, nak menyuruh kepada menteri-menteri, carilah orang yang kenal Allah. Jadi selalunya orang yang kenal Allah ni dia tidak akan jadi, dia tak nak jadi penasihat. Kan, kalau raja tu, sultan tu, menteri tu jahat, dia tak nak bersama. Kalau ikhlas nak buat baik, orang yang baik akan bersama dengan dia. Macam mana Asif bin Barqiyah. Jadi Asif bin Barqiyah ini seorang yang mengenal Allah, sifat Allah, nama Allah, perbuatan Allah, dan dia telah mengamalkan, menghayati Ismul Azam. Antaranya ialah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, yang mana dengan amalan dia, penghayatan itu menyebabkan dia diberikan oleh Allah SWT satu peristiwa besar berlaku yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Yang dirakamkan di dalam Al-Quran, iaitu berkenaan dengan perintah Nabi Sulaiman ketika mana burung hudhud telah pergi ke Yaman, di Sabak, di tempat, salah satu tempat bernama Sabak di Yaman. Ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita yang cantik, yang cerdik, cantik lagi cerdik. Negaranya hidup dalam keadaan aman, makmur. Maka Nabi Sulaiman teringin untuk melihat apa yang ada dalam kerajaan wanita tersebut. Maka rupa-rupanya kerajaan itu ialah kerajaan yang makmur itu, dia menyembah api. Al-Majus, menyembah api, menyembah iblis. Maka dikumpulkan semua pejabat, kita kata penjawat awam dia, PTD dia, pegawai penasihat dia, menteri dia, sebagainya, untuk nak memberikan gambaran itu. Quran telah pun berfirman, Allah berfirman, qala ifritun minal jinni. Apabila digambarkan Sulaiman supaya siapa yang boleh membawa singgah sana Balqis itu, perempuan tu, raja tadi. Maka qala ifrit minal jin ana atika bih qabla an taquma min maqamik. Kata ifrit, jin yang cerdik, antara kalangan jin yang cerdik, yang besar badannya, yang kuat, yang mempunyai kekuatan, aku akan bawa kepada kamu singgah sana itu. Kamu sebelum kamu berdiri dari tempat Nabi tengah duduk berdiri, sebelum berdiri itu sempat berdiri itu, istana dah sampai. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercayai. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dia mengaku dia kuat. Nampak? Jin kata apa? Aku akan bawa sebelum kau berdiri habis, dan aku akan bawa datang. Kemudian kata, kenapa? Wa inni, aku ini alaihi laqawiyyun amin. Aku ni kuat dan dipercayai. Nampak? Dia sombong. Jin ni dia sombong. Dia ada ilmu, cerdik, tapi dia sombong. Tak sama dengan manusia ni, tawaduk. Maka qala allazina 'indahu 'ilm minal kitab. Maka berkatalah salah orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Maksudnya ilmu ni, maksudnya orang yang duduk dalam tarbiyah, yang hatinya dekat dengan Allah. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ni Allah gambarkan dalam Quran. Ni kata-kata seorang yang mengenal Allah. Dia kata apa? Kan, aku akan membawa singgah sana ini kepadamu sebelum kamu berkelit, insya-Allah. Maka tatkala Sulaiman melihat tiba-tiba dah ada ke hadapan dia, maka Sulaiman pula bila dah dapat suatu yang luar biasa itu, falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbik liyabluwani asyarkuru am akfur. Kata Sulaiman apa? Sungguh-sungguhnya ini adalah merupakan anugerah Allah. Terus disebut nama Allah, anugerah Tuhan aku. Apa beza kata-kata manusia tadi dengan kata-kata jin tadi? Yang jin tu dia bukan kata dia nak bawa saja, dia kata aku kuat dan dipercayai, dia mengaku dia hebat. Yang manusia tadi dia aku bawa biiznillah, dengan izin Allah. Kan? Maka kata Nabi Sulaiman, ini termasuk daripada kurniaan fadlik, kurniaan anugerah kepada Allah untuk menguji aku, sama ada aku bersyukur ataupun aku mengingkari nikmat Allah, ataupun aku kufur, aku mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia nampak Sulaiman
Kan? Dia terus ingat Allah. Satu kalau raja ni, nampak aku terror. Kan? Bola sepak berjaya. Kan? Akulah yang bawa jurulatih terbaik, akulah yang bawa ni terbaik, aku yang bawa ni kan. Kita dapat berjaya, Piala Thomas dapat menang. Piala Thomas kalah. Menang ke kalah? Macam kalah je kan. Bukan Piala Thomas, piala apa tu yang perseorangan, badminton kita menang tu kan. Menang. Kan, masing-masing inilah pengganti Lim Chong Wei sebagainya kan. Kita pun cakap, kita tak teringat biiznillah, tak ingat tengok kalah, lepas tu kalah ya. Wallahu alam lah. Ni saya nak ajak kita fikirlah. Maka inilah kurniaan Tuhanku yang mencuba aku. Allah nak uji aku syukur ke atau kufur. Barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsih. Maka siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya bersyukur untuk diri dia sendiri. Kan? Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Maka siapa yang engkar, yang kufur, yang tak mengaku ni daripada Allah, tak rasa pun nikmat daripada Allah, maka sesungguhnya fa inna rabbi ghaniyun karim. Allah maha kaya, Allah maha mulia. Allah tak perlukan kita. Engkau tak nak syukur, tak apa, Allah tak perlukan kau. Gitulah lebih kurang Allah gambarkan kepada kita. Maka seorang yang mempunyai ilmu daripada Alkitab, Ashraf bin Balqiyah rahimahullah, saat itu apakah yang dibaca? Apakah yang dibaca? Para ulama menyatakan bahawa yang dibaca ialah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sama macam Nabi Musa baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Sama macam Nabi Isa baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Sama dengan Nabi Ibrahim baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca ketika perang Badar Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Panas telinga dia. Telinga siapa panas ni? Adalah orang yang panas telinga agaknya lah. Kemudian kita melihat pula bagaimana kesaksian para ulama kita. Kesaksian para ulama kita tentang dahsyatnya kalimah Ya Hayyu Ya Qayyum ini Ismul Azam. Salah satu dari kalimah Ismul Azam. Kalimah nama-nama Allah yang agung. Ya, Imam Al-Ghazali telah merasakan balasan Allah di atas apa yang dibaca. Dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, seorang itu akan memperoleh hal-hal yang luar biasa. Jadi Nabi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ini dia sendiri mengamalkannya, dia sendiri menyatakan. Dia sebenarnya bukan nak cerita pasal diri dia. Dia ulama-ulama yang muhaqqiqin ini, ulama yang bersama Al-Haq ni, bila dia cakap, dia bukan nak cakap pasal diri dia, tapi dia nak cakap pasal apa yang berlaku sebagai sesuatu yang kita sama-sama nak belajar daripadanya. Sebab dia cakap dengan rendah diri. Allah, bukan yang lain. Imam Al-Ghazali menyatakan, kan, seseorang itu akan memperolehi perkara yang luar biasa. Antaranya, saya bacakan dia punya poin-poin sahaja. Maka datanglah rezeki Allah melimpah ruah. Banyakkan baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Tapi jangan hati kita nak minta jadi kaya. Jangan. Sebab tengok-tengok kaya jadi Qarun. Buat apa kaya jadi Qarun? Tenggelam dengan harta kita. Tenggelam dengan kita punya harta, tenggelam masuk bumi. Jadi macam Qarun kaya. Ataupun nak jadi orang yang berkuasa. Nak jadi YB. Kita niat nak jadi YB. Yang berhormat ni ada PRN ni. Pilihan Raya Negeri Melaka ni. Ramai orang nak jadi YB. Kan sekarang ni ada YB daripada Barisan Nasional, ada YB daripada Pakatan Nasional, ada YB daripada Pakatan Nasional, Perikatan Nasional, ada YB daripada Pakatan Harapan, ada YB daripada Bebas Pemuda. Syed Saddiq pun nak bertanding dengannya kan. Ada YB dia, macam-macam YB lah. Bebas, yang terakhir sekali Bebas, tuan-tuan. Saya pun ada tanya-tanya juga kawan-kawan kan. Bebas dan sebagainya. Jangan kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum minta nak jadi YB. Jangan. Tengok-tengok jadi YB yang dimurkai Allah. Buat apa? Jangan kita minta dunia. Kecuali kita mintalah Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah berikanlah aku kekuatan. Berikan aku kekuatan, kemampuan yang boleh menyelamatkan aku daripada tipu daya dunia. Untuk aku berubudiyah, beribadah, dan aku dapat redha Engkau Ya Allah. Minta kita supaya dapat redha Allah Ya Hayyu Ya Qayyum tu. Barulah bila masa tu kita perlukan kekuatan, Allah bagi kekuatan luar biasa.
Allah bagikan kita ma'unah dan karamah. Ini saya sebut ni, ma'unah dan karamah. Kita nak kalahkan Dajjal, ni perlukan ma'unah dan karamah. Apa ma'unah ni? Ma'unah ni adalah pertolongan Allah kepada individu-individu yang beriman, yang bertakwa. Ni ma'unah. Karamah ni apa pula? Karamah ni pertolongan Allah kepada individu-individu yang berjuang perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala. Karamah ni lebih hebat daripada ma'unah. Benda yang mencari adat. Yang mencari adat ni yang luar biasa. Jadi dia minta kaya bukan untuk dia. Dia minta kaya untuk perjuangan. Dia minta kekuatan untuk perjuangan. Fi sabilillah. Ini maknanya. Maknanya dia berjuang. Ini Allah bagi karamah. Karamah. Macam mana karamah tadi? Karamah ni macam-macam. Allah bagi yang kita perlu, bukan yang kita minta. Bukan kita terror. Bukan Allah bagi kita macam Asif bin Barqiyah tadi. Kan? Dibagi tu, Allah bagi kekuatan ni, dia rasa dia hebat. Tak, dia rasa itu untuk perjuangan, untuk membantu negara Islam. Balik itu di bawah Sulaiman. Tak mengundi boleh ke? Tak mengundi boleh ke? Bahagian mengundi ni nanti kita bincang lah kot, insya-Allah. Tapi kalau mengundi itu boleh membantu agama kita, agama Islam, boleh membantu agama Islam. Kalau mengundi itu boleh membantu umat Islam, boleh membantu. Kalau mengundi itu boleh memberikan kemenangan kepada Islam, walaupun kemenangan tidaklah 100%, adalah dapatlah bantu, maka mengundilah. Kalau mengundi itu boleh menyebabkan orang yang soleh itu menang, orang yang baik nak membantu masalah masyarakat, masalah rakyat itu menang, membantu perjuangan Islam, boleh membantu perjuangan Islam, boleh menjatuhkan kekufuran, boleh menjatuhkan kemungkaran, kemaksiatan, maka undilah, apa salahnya, kan? Ada di kalangan kawan-kawan kita, saudara kita yang pergi ke menjadi bertanding contohnya, kan? Dia bertanding bukan kerana untuk diri dia. Kita tengok balik, tengok dia ikhlas. Dia bagus, ikhlas, nak bawa perubahan. Tengok dia, kan? Tolonglah dia, kita tolong dia sekadar yang dia boleh buat lah. Jadi mengundi ini adalah merupakan satu yang ada di depan kita ni, sistem yang ada dalam demokrasi, kan? Sistem demokrasi ni sistem kita ke? Bukan sistem kita. Sistem ni sistem yang diasaskan oleh jahiliah. Tapi kita boleh bantu tak sistem dengan buat mengundi ni? Boleh bantu? Undilah. Pastikan undi kita tu jangan membawa pada maksiat. Undi orang yang muka-muka lama, yang duk terkenal dengan macam-macam, terkenal dengan rasuah, terkenal dengan kejahatan, terkenal dengan macam-macam ni, undi dia buat apa, kan? Jadi undi orang yang muka baru lah, muka baru yang nampak, kan, idealisme ada sebagainya, boleh bantu Islam, boleh undi, insya-Allah, kan? Jadi boleh ke tidak mengundi? Kalau mengundi dia boleh bantu Islam, bantulah Islam. Dr. Nur Azlan ni siapa, kan? Datuk Dr. Nur Azlan, kan? Di Melaka, dia nak bertanding, dengarnya dia nak bertanding, kan? Dia tu saya kenal, insya-Allah dia soleh. Kalau dia masuk, undi dia. Bukan saya sokong dia, sebab sokong Islam. Undi dia sebab sokong Islam. Datuk Dr. Nur Azlan, soleh dia, sembahyang on time, sembahyang berjamaah, kan? Banyak membawa berita tentang perkara-perkara yang baik, yang benar, tapi sentiasa ditentang oleh orang yang buta mata hatinya tu. Macam kenal dia, kenal, siapa tak kenal dia, kan? Bekas pensyarah UAE. Saya pun UAE juga. InsyaAllah saya kenal dia. Saya sebut ni bukan sebab saya kawan dia, tak. Saya sebut sebab saya kenal dia. Kalau nak kata nak ngundilah orang-orang yang soleh-soleh ni. Tak apa, dia semayang. Orang semayang ni kena undi. Dia semayang tahajud, semayang malam. Dia orang yang puasa, berpuasa. Orang yang ni berpuasa, semayang, undi dia lah, tak apalah. Mudah-mudahan Allah bagilah kebangkitan, kebaikan. Tak banyak pun, sikit. Adalah kebaikan, insya-Allah. Jadi, bila kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum, jangan hati kita niat dunia. Jangan. Boleh tak dapat dunia? Allah bagi dunia. Tapi kita bimbang, dunia itu akan merosakkan kita. Dunia itu akan merosakkan kita. Jadi, kita minta rezeki yang dapat di akhirat. Jadi, dunia ni bila datang, perlu Allah bantu. Allah bantu.
Kan? Maka kata Imam Al-Ghazali, siapa yang mengamalkan, menghayati ya Hayyu ya Qayyum itu, dia akan diberikan oleh Allah hal yang luar biasa. Antaranya rezeki datang melimpah ruah, rezeki datang melimpah ruah. Masuk rezeki ni bukan duit je. Jangan kita ingat rezeki ni duit. Rezeki ni maknanya kebaikan-kebaikan yang ada di atas muka bumi ni, yang kita minta supaya boleh jadi apa? Boleh jadi kita gambarkan suatu yang boleh memenangkan Islam contohnya. Kata-kata didengar dan dilaksanakan, kata-katanya qawi, qaul qawi dia panggil. Qaul qawi maknanya dia bercakap tu hikmah, macam itu. Cakap itu menyentuh hati, itu qaul qawi. Isteri wanita memandangnya kasih sayang, isteri dia sayang kat dia, kasih kat dia kan. Suami ataupun laki-laki mengirimkan perasaan sayang pada dia, ya Hayyu ya Qayyum. Kalau kita nak bergaduh suami isteri, baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Allah menghidupkan perasaan kasih sayang dalam sesama isteri kita, suami kita. Kan? Menjadi seorang yang kaya dan bahagia, beriman. Macam-macamlah dipelihara dari bencana dan sebagainya. Nasihat Imam Al-Ghazali kita sebut, ditulis dalam syairnya khusus tentang kegunaan ya Hayyu ya Qayyum. Saya bacakan makna dia lah. Apa kata Imam Ghazali? Apakah kamu berjuang menjadi orang yang banyak harta? Apakah kata-kata kamu ingin didengari dan bertuah? Apakah kamu ingin wanita memandang dengan cinta suami isteri kamu? Apakah kamu ingin laki-laki mengirimkan signal cinta? Kan? Itu apa namanya, suami kamu, kan? Apakah kamu ingin kekayaan mendatangi kamu dan kamu dibahagia? Kekayaan dan bahagia, bukan kekayaan dan porak-poranda, kan? Apakah kamu ingin disegani, dimuliakan dengan banyak harta? Apakah kamu ingin dipelihara dari bencana dan bahaya? Apakah kamu ingin dilindungi dari penyakit dan kejahatan? Maka ucapkanlah ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Sempurnakan hitungan itu sepanjang malam. Baca pula di malam hari atau di siang hari seperti yang aku isyaratkan. Maka dia boleh membuat murah semua yang mahal. Maka biasakanlah apa yang disebut dan jangan dihinakan. Kerana di dalam kalimat itu kamu mendapat kehidupan yang barakah. Jadi kata ni syair. Ni syair Imam Ghazali. Ni bukan hadis Nabi, ni syair. Jadi Imam Ghazali dia telah mendapat kebahagiaan rahmat, antaranya dia mengamalkan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum tiap malam 1000 kali. Maka dia bila menghayati itu, maka dia menjadi seorang yang bahagia, yang ada cukup, kaya. Apa maksud kaya? Maksud kaya ni bukan banyak harta, duit banyak semua, bukan. Maksud kaya ni maknanya dia, hati dia sentiasa dalam keadaan merasa mencukupi. Allah cukupkan. Allah cukupkan sehingga dia boleh sedekah ke orang, dia boleh tolong orang. Bukan mesti rumah dia besar. Kan, orang yang boleh tolong orang rasa serba cukup, hatinya boleh rasa qanaah, rasa cukup dengan apa, itu kaya. Kaya yang sebenar. Kan? Walaupun dia miskin, nampak hartanya, tapi dia boleh sedekah ke orang. Kita kaya, banyak duit, nak sedekah 1 sen pun berkira. 1 sen pun berkira. Nak sedekah, keluar duit lah. Keluar duit. RM50 besar sangat. Berkira, ambil RM1 bagi. Kan? Bagi keluar duit RM50. Ada kecil tak? Berapa ada? RM49 ada? RM49 boleh. Tukar RM49 bagi RM50. Besar bagilah RM50, tapi dapat balik RM49. Berkira. Itu orang yang miskin. Orang yang berkira ketika bersedekah tu miskin. Orang yang tak berkira tu, dia ada berapa? RM50, dia keluar RM50. Dia tak tengok pun. RM50. Tuan, ni banyak sangat ni tuan. Kan? Allah yang memberi rezeki. Ambil lah. Ni kaya. Kemudian Allah ganti pula dengan RM500. Dia bagi RM50, tak tengok pun. Allah bagi tiba-tiba dapat satu RM500. Dapat. Berganda-ganda. Jadi kata Imam Ghazali dibaca. Ini syair dia, syair. Ni bukan ni syair dia kan. Dalam bahasa Arab lah adalah kan. Panjang kan saya bacakan makna dia aja kan. Maka bacalah, ucaplah ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Dengan perasaan nak dekat Allah, dengan perasaan nak hambakan diri pada Allah, nak ubudiah pada Allah, dengan perasaan kita nak mengagungkan Allah. Sebab kita sebut ya Hayyu ya Qayyum, kita mengagungkan Allah kan.
Baca 1000 kali kata dia. 1000 kali ni maknanya apa? Ada orang kata apa? Kan? Mana ada Nabi kata kena baca 100 kali, 500 kali, banyak kali, 1000 kali. Mana ada? Nabi pernah buat? Nabi tak pernah buat. Yang ada apa? Quran kata, zikran kasira, kata Quran. Zikirlah dengan sebanyak-banyaknya. Maka kenapa sebut 1000 kali? Kenapa Imam Ghazali sebut 1000 kali? Kita sebut 100 kali ke, sebut 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 10,000 kali, itu sebagai latihan saja. Latihan saja. Mula-mula buat 10 kali dulu, Ya Hayyu Ya Qayyum tiap-tiap malam. Lepas tu latih-latih jadikan kebiasaan, tambah 100 kali. Latih tiap malam, tambah 1000 kali. Latih-latih tiap malam sampai tambah lagi 10,000 kali, kan? Itu untuk latihan kita. Bukannya kita kata kita tetapkan 1000 kali tu, tidak. Mula-mula 1000 kali, 10,000 kali. Lepas tu, tak kira dah. Tak kira dah. Kita dah Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, kan? Memuliakan Allah, Ya Hayyu. Kita niat kita nak memuliakan Allah. Niat kita nak mengagungkan Allah. Niat kita nak merendahkan diri kita. Niat kita nak meminta Allah pertolongan. Niat kita tu. Kita ni hamba, kan? Ya Hayyu Ya Qayyum. Mula-mula 1000 kali, Ya Hayyu Ya Qayyum. Lepas tu 10,000 kali. Kita tak kira. Yang penting, kita baca. Nombor tu untuk kita latihan kita. Jadi kita kata 1000 kali ke 10,000 kali tu banyak tak? Banyaklah. Kan? Lebih daripada satu kali. Ya Hayyu Ya Qayyum sekali je, kan? Banding Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum 10 kali. 10 kali banyak tak? Banyak. Kasiran. 100 kali banyak. Lebih banyak. 10 banyak. 1000 kali lagi banyak. 10,000 kali lagi banyak. Kasiran. Zikran kasira. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam Quran sebut itu. Nabi sebut zikir banyak-banyak. Jadi banyak ni tak ada nombor. Jadi kata Imam Ghazali, 1000 kali. Bacalah 1000 kali. Tiap malam ni kata. Tiap malam. Itu disebut. Kemudian antaranya ulama-ulama Ya Hayyu Ya Qayyum. Ulama contohnya siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dia kata apa? Siapa yang membiasakan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ni bukan Ibnu Qayyim saja, tapi sebenarnya ada ramai ulama-ulama yang menyebut, termasuk Imam Ghazali. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ini lidah kita sebut, hati kita pun sebut juga. Lepas itu perasaan kita sebut. Apa perasaan kita? Ya Hayyu yang Maha Hidup. Ya Qayyum yang Maha berdiri dengan sendirinya. Bila kita sebut Ya Maha Hidup, Allah saja yang hidup. Kita ni apa? Kita ni hidup tak? Tak. Kita tak hidup. Kita dihidupkan. Kita rasa kita hidup ni sebab Allah hidupkan kita. Kita rasa kita kuat, kita boleh mengurus, kita boleh memimpin. Allah yang beri kita kekuatan. Allah yang beri kita kemampuan. Allah Ya Qayyum. Allah yang Al-Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada apa pun yang nyata illa anta, melainkan kau, Ya Allah. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, siapa-siapa yang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, ni daripada pengalaman dia. Macam mana Imam Ghazali tadi, pengalaman dia. Ni pengalaman ulama-ulama yang ada. Maka kata Ibnu Qayyim, siapa yang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, maka daripada pengalamannya, maka hatinya, rohnya, fikirannya, akalnya akan hidup. Allah akan hidupkan. Ini Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim. Kemudian Ibnu Taimiyah juga berkata, siapa-siapa yang membiasakan membaca. Ini pengalaman Ibnu Taimiyah pula, amalan dia. Dia kata apa? Siapa yang baca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, membaca sebanyak 40 kali setiap hari, sebelum fajar, sebelum masuk subuh. Sehingga fajar, apabila masuk subuh, maknanya baca pagi-pagi tu. Sebelum fajar ataupun selepas masuk fajar ataupun selepas azan, antara azan dengan iqamah kita baca 40 kali.
maka Allah akan hidupkan hatinya untuk cemerlang, hidup yang cemerlang. Ada pengalaman daripada sahabat-sahabat kawan-kawan kita yang mengamalkan ni, bila kita bincangkan 2 tahun lepas. Saya ingat lagi saya bincang tajuk ni 2 tahun lepas tentang Ya Hayyu Ya Qayyum ini. Maka Allah buka pada dia nampak Lailatul Qadar. Hatinya dibuka, dihidupkan oleh Allah. Dia nampak malam Lailatul Qadar tu dia nampak. Macam mana nampak? Itu dia dengan Allah. Allah bagi, jangan tanya saya. Dia ada ceritalah kat saya, tapi saya tak naklah cerita kat tuan-tuan pula. Itu dia punya rahsia dengan Allah. Allah nampakkan malam Lailatul Qadar. Malam yang ke-27 pada masa itu. Ramadan, dia nampak sesuatu yang luar biasa. Apa amalan dia? Sejak mula bila saya sebut pasal Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, dia kata, Ustaz, saya ni lemah, dia sakit, tak sihat. Saya lemah nak baca tu sebelum subuh, dengan antara subuh saya boleh solat semua, tapi nak baca tu boleh tak saya baca ketika duha, solat duha? Dia kata, maknanya bukan baca masa subuh. Dia kata, bacalah, tak apa, baca surat masa solat duha. Setiap solat duha dia baca di istiqamah, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Sebenarnya ada makna dia. Makna dia kemudianlah kita akan bincang. Dia punya perasaan macam mana, rasa hati tu. Tuan-tuan rahmat Allah izin dia hantar mesej kat saya. Ustaz, dia kata, alhamdulillah Allah buka pada saya kan malam Lailatul Qadar. Ustaz, malam tu Qadar apa? Dia tanya mula-mula. Saya kata, wallahu a'lam kan. Lepas tu kata, Allah buka, Ustaz, saya nampak malam 27 tu malam Lailatul Qadar. Dia kata, malam tu ada, hari tu ada hujan sikit-sikit, kenyang-kenyang, sebagainya lah kan. Dia nampak sesuatu luar biasa, dia kata. Tak pernah dalam hidup dia. Ini Allah buka hati dia. Kata Ibn Taymiyah, berdasarkan pengalaman dia, maka hati itu hidup cemerlang. Katanya apa? Barang siapa yang ingin kemudahan dalam rezeki, barang siapa yang ingin hidup penuh kasih sayang bersama orang ramai, barang siapa yang ingin menghilangkan kesulitannya, maka hendaklah dia membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini pengalaman Ibn Taymiyah rahimahullah. Jadi nak sebut kat sini kan, kita nak kena menjadikan Ismul Azam ini sebagai apa? Sebagai malakah. Malakah ni apa? Bukan Melaka kan, mentanglah PRN Melaka kan. Malakah ni punya darah daging. Darah daging kita. Darah daging kita. Maknanya kita menghayatinya. Bila sebut Ya Hayyu Ya Qayyum tu, kita menghayatinya. Cuba bayangkan apabila kita telah bersama dengan Allah, dekat dengan Allah, maka ketika itu Dajjal datang ke Kuala Lumpur, Dajjal datang ke rumah kita, ke tempat kita ni, kita bersama Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita dalam kebimbangan, takutan, kita dekat dengan Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Allah SWT memberikan sesuatu kepada kita yang luar biasa. Wallahu alam, apa dia itu hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak sebagai Ismul Azam. Kalimat Ismul Azam ni ada banyak, macam saya sebut, dia ada banyak, tetapi antaranya lah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, kita baca, kita menghayati ni. InsyaAllah tuan-tuan amalkan. Kata Imam Ghazali 1000 kali. Satu malam, 1000 kali. Tiap-tiap malam, jangan malam. Tapi jangan baca nak kaya. Saya sebut tadi, nanti ada Qarun pula. Jangan baca nak jadi YB. Nanti jadi Fir'aun pula kan. Jangan jadi baca itu. Kita minta redha Allah. Kita minta ma'rifatullah. Minta Allah kenalkan hati kita. Hidupkan hati kita. Hidupkan pemikiran kita. Dengan iman, taqwa, ihsan. Kita minta itu. Nanti yang lain Allah bagi. Allah bagi yang lain. Tak payah minta lah dunia ni. Nak minta dunia ni, minta dunia yang boleh membantu perjuangan. Yang boleh membantu jihad fi sabilillah. Yang boleh membantu dakwah tarbiyah. Dan jihad fi sabilillah. Minta hak tu. Barulah kita selamat. InsyaAllah. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah mudah-mudahan perbincangan kita malam ni memberikan satu petang ini memberikan satu kebaikan kepada kita. Barakahnya. Ya Allah, janganlah jadi dosa kami, ya Allah. Janganlah jadi keaiban kami, kehinaan kami, rawasib jahiliah kami. Ya Allah, janganlah jadi segala kemurkaan yang ada pada kami ini, ya Allah. Sebagai penghalang hidayahmu, taufikmu, barakahmu, rahmatmu, ma'unah dan karamahmu, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang ada pada kami ini barakah,
dunia wal akhirah. Berilah bantuan kepada kami, tutuplah keaiban kami ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Kita minta ke Allah. Kita tak ada apa kan? Allah yang Maha berkuasa. Kita minta kat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad istamat ala muhabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha bi nurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik. Ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan قيمة ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah la ilaha illa anta Allah al-wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'alna minal mu'minin haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinin haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal 'arifin, Allahumma ja'alna minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin, Allahumma ja'alna minal mahdiyyin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ni malam ni kita ada Zoom insya-Allah.